Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dah sampai di Taman Desa Subang Perantau. Tapi kebetulan hari ini hujan lebat. Hujan lebat yang menyebabkan mungkin tak boleh turun sebagaimana saya rancang pada peringkat awal. Jadi inilah Desa Subang Perantau. Kawasan taman ataupun sebenarnya kawasan perumahan, bukan setinggan sebagaimana yang digambarkan. Boleh dikatakan kawasan perumahan ini semuanya adalah kawasan yang diterokai oleh penduduk-penduduk kita ataupun rakyat kita sejak daripada tahun ada yang akhir 80-an, ada yang awal 90-an dan ada yang akhir 90-an. Jadi ini antara tempat-tempat yang dinamakan sebagai Desa Subang Perantau. Okey. Jadi di sini rumah YB kita, YB Halimi YB Halimi yang merupakan adun PH. Ini surau dan taman ataupun kawasan pusat masyarakat di sini. Contoh rumah ini bukan kawasan rumah yang disenaraikan roboh. Boleh katakan taman ini semuanya peneroka asal, kemudian diberikan geran dan hak. Jadi ini antara rumah yang bakal diroboh di sebelah kanan Di sebelah kanan rumah yang bakal diroboh bermula daripada sini. Yang ini penduduknya ataupun tuannya sudah roboh daripada awal. Dah cabut atap. Jadi ini spanduk yang dinaikkan oleh penduduk di sini. Okey, terus. Jadi ini merupakan suasana dan keadaan di taman ini. Di sebelah kanan ini merupakan rumah-rumah yang akan bakal diroboh. Jadi di sebelah kanan dan kiri merupakan kawasan Desa Taman Perantau. Di kiri semuanya sudah mendapat geran di zaman YB Datuk Iskandar sebagai Exco pada waktu itu. Dan di sebelah kanan belum sempat diproses, tetapi kerajaan bertukar tangan pada tahun 2018. Pada tahun 2018. Dan kalau tuan-tuan tengok di sini bukan rupa rumah setinggan, bukan rupa rumah setinggan, tetapi ini rumah-rumah desa yang dihuni oleh penduduk-penduduk asal daripada Malaysia, bukan sebagaimana Sungai Kedondong yang mereka war-warkan konon-kononnya pendatang dan seumpamanya. Padahal sekitar 100 penduduk adalah merupakan orang-orang asal, bukan pendatang tanpa izin sebagaimana yang digambarkan. Ini antara tempat yang mungkin nanti saya akan berhenti di sebelah sana nanti untuk saya tunjukkan bagaimana bagaimana sebenarnya. Jadi saya rasa kalau jadi ini antara gambaran yang saya boleh gambarkan penduduk di Subang Perantau. Jadi oleh kerana hujan, asalnya saya ingin tunjukkan lebih dekat sungai dan keadaan di belakang yang dikatakan tempat untuk dirobohkan. Okey, jadi anda tunggu. Okey, ini sahabat saya Saudara Farid Zuhan tolong bawa kereta hari ni. Okey. Okey, di sini saya nak tunjukkan sungai yang dikatakan mengganggu Sungai yang dikatakan mengganggu.
Jadi jarak daripada rumah dengan sungai sebenarnya masih jauh. Dan di sana merupakan tanah kosong milik GPS. Milik GPS yang sepatutnya diambil oleh kerajaan di sebelah sana, bukan sebelah kawasan perumahan. Jadi sungai ini kalau tuan-tuan tengok di sana sudah ada tanda-tanda merah, itu ditanda oleh penduduk. Itu merupakan pelan asal sungai yang sepatutnya dilebarkan ke sebelah sana, bukan ke sebelah sini. Jadi kita pelik kenapa pihak juruukur memilih untuk mengambil sebelah sini. Sepatutnya diambil sebelah sana, kerana di sebelah sana masih tanah reserve kerajaan pihak GPS. Dan Dr. Zudi juga sudah berkali-kali turun untuk mempertegaskan supaya kerajaan Selangor mengambil di sebelah sana untuk elakkan daripada rumah penduduk diroboh daripada sebelah sini. Jadi di sini saya nak tunjukkan bagaimana sebenarnya sungai ini kalau banjir bukan disebabkan oleh sungai ini, tetapi di sebelah sana adanya bottleneck, jambatan sempit yang menyebabkan berlakunya banjir bila mana hujan lebat sebagaimana yang berlaku pada petang ini. Jadi insya-Allah saya tunjukkan bagaimana sebenarnya Assalamualaikum. Ambil setelah hujan. Ada payung tak? Tak sempat nak prepare tengok online. Tak apa. Ada pinjam payung tak? Kalau air besar boleh nampak tak? Kalau air besar boleh nampak bottleneck yang sumber air tu. Tak apa, saya tunggu sekejap. Tengok live ni. Ada payung? Okey, Ustaz Uwais Ismail. Biasalah ni roboh atas nama pembangunan lah, sebab takut banjir dan seumpamanya. Tapi isunya sebab apa pergi buat plan kena rumah orang, tapi elakkan daripada kena rumah orang tapi tak pilih untuk okey, tak apa. Kunci. Jadi sekarang ni hari tengah hujan, jadi kebetulan hari tengah hujan dan alhamdulillah dapat pinjam payung. Dapat pinjam payung penduduk sini sekejap untuk saya redah macam mana sebenarnya. Saya nak tunjukkan rumah-rumah di sini yang bakal diroboh. Yang ni tuannya sudah cabut atap awal-awal. Kerana atap macam kita tahulah harganya mahal. Macam rumah ni pun dia dah lari dan sudah cabut cermin dan seumpamanya. Okey, jadi saya nak tunjukkan bagaimana sebenarnya sungai yang menyebabkan banjir sebenarnya adalah difaktorkan ataupun disebabkan oleh bottleneck, bukan disebabkan oleh sungai. Assalamualaikum Kak. Ambil gambar sekejap. Okey, ni jadi keadaan ya. Ini dah jadi store, kawasan paling ujung. Okay. Jadi kalau tuan-tuan tengok, ni sebenarnya sungai yang dikatakan punca banjir. Tapi banjir ni sebenarnya antara faktor besar. Kalau tuan-tuan tengok di sana ada
3 persimpangan. Ada 3 persimpangan sungai, satu sebelah kiri, satu sebelah kanan, dan jambatan itu sebenarnya dianggap sebagai bottleneck. Bottleneck, jikalau air besar datang maka dia tersangkut dekat sungai tersebut, dekat jambatan tersebut, yang akhirnya menyebabkan orang kata air tendang balik ke belakang, disebabkan kesempitan difakturkan oleh jambatan tersebut. Jadi kalau setengah jam lagi hujan, boleh nampaklah macam mana air tidak dapat menembusi jambatan itu dan terpaksa patah balik yang menyebabkan berlakunya banjir di bahagian atas. Jadi ni saya berikan gambaran bagaimana sebenarnya. Kalau tuan-tuan tengok di sini tengok di sini, jarak antara rumah dengan sungai sebenarnya lebih 15 meter. Di sana merupakan tanah milik kerajaan GPS. Kalau tengok di sana ada tanda yang dibuat oleh penduduk di sini yang mencari batu asal yang sepatutnya sungai ke sebelah sana, bukan sungai sepatutnya ke sebelah sepatutnya sungai dia ke sebelah sana, dilebarkan, bukan dilebarkan ke sebelah sini. Ini sebenarnya pelan yang dibuat oleh satu syarikat juru ukur yang berbangsa DAP. Yang saya pelik kenapa mereka buat sungai yang menyebabkan melencong pergi ke rumah penduduk. Sebaliknya sepatutnya melencong ataupun dilebarkan ke sebelah sana, yang merupakan tanah GPS. Dan Dr. Zuhdi sudah banyak kali turun berjumpa dengan pihak pejabat tanah, pihak GPS, pihak Kerajaan Negeri Selangor untuk mengambil tanah di bahagian GPS, bukan mengambil tanah di bahagian penduduk. Jadi sebab tu saya pelik kenapa pihak Kerajaan Negeri Selangor kata perlukan kos 1 juta je kalau diubah. Antara faktor ialah perlu dirobohkan struktur asal, sedangkan setakat yang kelihatan tidak ada satu struktur pun dibina untuk pelebaran sungai sebagaimana yang digambarkan oleh pihak Kerajaan Negeri Selangor. Jadi oleh kerana hujan yang sangat lebat, juga disebabkan guruh yang kuat, saya memang takut ada sambaran kilat. Jadi saya rasa setakat inilah yang saya boleh jelaskan. Dan tuan-tuan boleh tengok di sana, sungai sebenarnya jambatan sempit, yang bila mana air besar turun daripada sini, maka di sana menjadi faktor kenapa akhirnya banjir ataupun air tendang semula ke belakang, menyebabkan banjir di kawasan ini. Bukan disebabkan sungai sempit, tetapi sebenarnya di bahagian sana merupakan bahagian yang sempit yang tidak dilebarkan. Dan di sana banyak isu yang saya akan terangkan selepas daripada ini. Apa sebenarnya isu di sebalik perobohan rumah di Taman Desa Subang Perantau ataupun ini Sungai Pelepas sebagaimana yang saya ceritakan sebelum ini. Jadi kita berdoa supaya besok plan Kerajaan Selangor untuk merobohkan rumah dibatalkan, dan kita berharap supaya Kerajaan Selangor mengambil pertimbangan untuk melebarkan sungai di seberang sungai berbanding dengan di sebelah kawasan perumahan sebagaimana yang saya tunjukkan tadi. Jadi ada sebahagian penduduk yang sudah merobohkan dan mengambil atap dan seumpamanya. Jikalau dirobohkan besok, atap-atap semuanya harganya mahal. Jadi mereka dah cabut awal-awal untuk elakkan kerugian. Jadi setakat itulah yang saya dapat kongsi pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.